Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسر ربي تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita berzikir, berdoa kepada Allah. Lalu Allah masih lagi mengekalkan kita untuk berada di dalam masjid rumah Allah ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Satu hari Abu Bakar, tuan-tuan, satu hari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, dia kata dekat Rasulullah, nara kaqad syitta. Ya Rasulullah, ada uban. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya dia jumpa Nabi, masa dia duduk dengan Nabi, dia perhati Nabi, dia kata, ya Rasulullah, nampak dah ada uban sikit dekat tuan ni. Untuk makluman tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menjadi rasul sampailah Nabi berusia 63 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 20 helai uban. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya hitam. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat adalah hitam, kerana ubannya lebih kurang dalam tidak lebih daripada 20 helai sahaja. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Abu Bakar kata, ya Rasulullah, nampak tuan dah beruban. Maka Nabi kata pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, syayyabatni hudun wa akhwalutuha. Telah buat aku beruban dengan isi kandungan surah Hud. Nabi kata, aku beruban ni, wahai Abu Bakar, kerana memikirkan isi kandungan surah Hud dan seumpamanya. Apa dia dalam kandungan surah Hud itu? Kata Ibnu Abbas, yang paling mahir dalam tafsiran Al-Quran, sebab Nabi sering berfikir tentang satu arahan daripada Allah daripada surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti apa yang diperintahkan kepada kamu. Istiqamah, tuan-tuan, maksudnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya sedekah, maka Nabi lah yang paling kena banyak sedekah. Kalau Nabi suruh senyum, maka Rasulullah lah yang paling banyak kena senyum. Kalau Nabi membaca Al-Quran, maka Nabi lah juga yang paling kena banyak membaca Al-Quran. Macam kita tengok kisah, kalau kita tengok bab sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengar selalunya sedekah ni siapa? Abdul Rahman bin Auf, kadang Abu Bakar. Kita dengar kisah-kisah berkaitan dengan bagaimana mereka sedekah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kalau bab sedekah dan segala ibadah, kaedahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang paling banyak sekali dalam setiap perkara ibadah yang ada di atas muka bumi Allah ini. Macam kita tengok sedekah, kita tengok Abu Bakar bagi keseluruhannya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga aku dalam peperangan, semuanya. Tapi Abu Bakar masih ada lagi harta seperti tanah dia, kebun dia dan sebagainya. Bila dia bagi semuanya itu adalah harta berbentuk cash dia.
Sebagai contoh, kalau dia ada 200,000 diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam Saidina Umar, dia bagi separuh. Kalau 200,000, 100,000 dia bagi kepada Allah dan Rasulnya. Itu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi rasa ayat ini terlalu berat. Ayat ini terlalu berat. Fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, kamu kena istiqamah. Istiqamah seperti apa yang diperintahkan kepada kamu, wahai Muhammad. Sebab apa? Nabi lah yang kena paling banyak buat setiap apa yang Nabi ajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah ni apa tuan-tuan? Konsisten. Dia mesti konsisten, jalannya lurus, ibadahnya sampailah mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah berterusan. Kalau hari ini dia semangat, dia dengar ceramah pasal sedekah, dia boom bagi terus RM1,000. Dia mula dengan jumlah yang besar. Dia mula jumlah yang besar, esok, lusa dan tulat mungkin dia dah tak buat dah. Sebab apa? Dia rasa berat. Mulakan dengan sedikit-sedikit dahulu tuan-tuan. Macam kita tengok ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangun malam. Bila Nabi bangun malam, kita dengar Nabi bangun malam qiyamul lail. Kalau kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyam, dan Nabi melaksanakan hampir daripada 1,000 rakaat. Kita yang dengar ni hanya dengar je lah, tak ada azam pun. Sebab apa? Sebab 1,000 rakaat. Tapi bila kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun qiyamul lail dan Nabi buat 8 rakaat. Kita dengar, macam boleh je. Macam boleh ikut, boleh azam nak ikut macam Nabi. 8 rakaat nampak Rasulullah, rahmat dia bukan daripada sudut akhlaknya, malah ibadahnya juga. Bila kita dengar, maksudnya kita boleh azam untuk nak buat perkara tersebut. Itu apa tuan-tuan? Istiqamah. Yang membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfikir, dan Nabi rasa perkara itu berat, ayat itu, kerana Nabi lah yang kena paling istiqamah, berterusan dalam segala apa ibadah yang telah diwajibkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah tuan-tuan, kita pun begitu juga istiqamah. Sebab apa? Kita tak tahu bila Allah nak ambil kita. Bila Allah nak ambil kita. Kita yakin bahawa sesungguhnya kita adalah ahli masjid. Kita buat solat, habis solat kita baca al-Mulk lepas isyak, kita boleh berwirid, kejap lagi keluar kita boleh masuk duit dalam tabung. Kita tak tahu bila kita nak dijemput, kita saja-saja nak buat dosa. Tak apalah, sekali-sekala. Kawan datang daripada jauh, kawan sekolah ke, zaman-zaman dulu, ajak kita pergi buat yang bukan-bukan, kita pun kata tak apalah, nanti sekali ni je. Tapi buatnya sekali itulah Allah ambil waktu nyawa kita sedang bermaksiat kepada Allah, maka pengakhiran kita di situ nampak tak berapa baik. Tak berapa baik dan juga tak berapa bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita nak tengok seorang rasul. Dalam Al-Quran Allah ceritakan 25 rasul. 25 rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan Allah menghantar habis ratusan ribu rasul, para nabi dan para rasul yang diceritakan di dalam Al-Quran hanya 25. InsyaAllah malam ini kita nak berkenalan dengan seorang rasul yang mana kalau kita sebut nama rasul ini masyhur lah. Kiranya orang dah tahu dah, sebut nama nabi ni tahu dah kisah dia apa. Apa dia nama nabi ini? Nabi ini adalah Lut bin Harun bin Tarikh. Tarikh ni siapa? Azar. Lut bin Harun bin Tarikh. Bila sebut Nabi Lut, kita dah tahu dah, ini mesti hubungan songsang lelaki dengan lelaki. Cumanya bila kita baca sirah, kita nak tahu apa pengajaran, apa kisah dalam kisah Nabi Lut ni, dan kita nak tengok bagaimana sejarah LGBT yang pertama di dalam alam ini. Tuan-tuan, siapa Nabi Lut ini? Waktu Nabi Ibrahim diuji dengan ujian bakar hidup-hidup. Ujian bakar hidup-hidup ni setelah
Nabi Ibrahim ini diletakkan di salah satu lestik gergasi. Sebab apa lestik gergasi, tuan-tuan? Sebab apinya besar. Api besar. Kita kalau api itu sebesar rumah pun kita tak boleh nak dekat. Bomba pun dari jauh je tembak api, tak boleh datang dekat. Sebab apa? Bahang. Jadi bila api yang terlalu besar ini nak campakkan Nabi Ibrahim, kena guna lestik gergasi. Lestik itu untuk nak dicampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Waktu itu Allah arahkan, wahai api, sejahteralah kamu ke atas Ibrahim. Tuan-tuan, api yang sifatnya membakar, yang sepatutnya menyebabkan Nabi Ibrahim hancur, terbakar, melecur. Tapi Allah kata, wahai api, sejahteralah kamu kepada Ibrahim. Maka api yang sifat membakar dan menghancurkan menjadi damai kepada Nabi Ibrahim. Waktu itulah seorang sahaja yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Siapa dia? Dia adalah Lut bin Harun bin Tarikh. Siapa Lut ini? Dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Anak saudara lah, tuan-tuan. Sebab apa? Lut bin Harun bin Tarikh. Tarikh itu Nabi Ibrahim bin Tarikh, iaitu merujuk kepada Azar. Maksudnya Lut ini adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Apa yang berlaku? Kita nak tengok macam mana kisah LGBT yang pertama di dalam alam ini. Kita nak tengok, nak bandingkan zaman Nabi Lut dengan zaman 2023, mana lebih dahsyat dan lebih parah dia punya maksiat dia. Pertamanya, Ibrahim dan Lut berhijrah daripada Mesir menuju ke Palestin. Habis selesai peristiwa di Iraq tersebut, dia menuju daripada Mesir menuju ke Palestin bersama keluarga. Maksudnya Nabi Lut bawa isteri dia dengan anak-anak. Nabi Ibrahim pun begitu juga, bawa isteri dia dan anak-anak untuk pergi ke mana? Ke Palestin. Dalam perjalanan daripada Mesir tadi nak menuju ke Palestin, Allah arah wahai Lut pergi ke satu tempat, namanya adalah Sadum. Hari ini Sadum ni di mana? Di selatan Jordan. Tuan-tuan kalau pergi umrah, kalau ambil package travel, pergi ziarah dan sebagainya, ada Jordan, travel umrah pasti akan bawa dekat sini, iaitu selatan Jordan. Selatan Jordan maksudnya bawah daripada Jordan itu ada satu tempat yang namanya adalah Sadum. Tuan-tuan, di situ ada satu laut yang mana laut tersebut tahap kemasinannya itu menyebabkan tumbuhan pun tak ada, kerang pun, binatang ikan pun tak ada. Tak ada hidupan yang duduk dekat laut tersebut. Laut tersebut tak ada pun binatang yang hidup. Dia punya tahap kemasinan dia tu sampai kalau orang yang tak pandai berenang pun masuk dalam laut tu timbul dia, disebabkan tahap kemasinan dia tu, tuan-tuan. Apa yang berlaku di Sadum ini? Mereka mengamalkan hubungan songsang lelaki dengan lelaki. Ini adalah kemungkaran luar biasa yang tak pernah umat sebelum ini buat. Wahai Lut, pergi ke Sadum kerana mereka melakukan satu maksiat, kemungkaran yang tak pernah lagi umat sebelum ini buat. Yang pertama, tuan-tuan, tak pernah lagi umat-umat yang sebelum ini melakukan dosa kemungkaran ini. Wahai Lut, pergi dakwah mereka. Tuan-tuan, Nabi Lut pergi seorang-seorang. Sadum itu iaitu laut mati selatan Jordan, 60 kali ganda masin, tiada hidupan. Orang panggil dia sebagai Buhairah Mayyit, iaitu laut mati. Laut mati, Nabi pernah dulu, tuan-tuan, Nabi pernah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah lalu dekat situ. Para sahabat berhenti di situ mengisar gandum menggunakan air di kawasan tersebut. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa inilah tempat dahulu yang Allah pernah murka dan Allah pernah menurunkan azab. Wahai para sahabatku, kemas, bergegas kita, kalaulah ada air yang digunakan untuk mengisar gandum, tinggalkan, tuan-tuan.
Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan, bergegas untuk kita pergi daripada tempat ini. Kita buat apa tuan-tuan? Kita kalau pergi tempat, ialah sekarang ni sebab kita kagum tengok ialah air kan, dalam masuk tak tenggelam, sukalah kita ambil gambar dan sebagainya. Tapi ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu dan Nabi perasan bahawa sesungguhnya tempat itu pernah diazab. Di sinilah kaum Lut pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi bergegas, tinggalkan gandum yang telah kamu kisar, bahan-bahan yang telah kamu gunakan, bergegas untuk tinggalkan tempat ini tuan-tuan. Tinggalkan tempat ini. Nabi Lut kata, idh qala liqaumihi atatuna nal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apa Nabi Lut kata kepada kaum dia? Berani Nabi Lut tuan-tuan, seorang-seorang pergi ke Sadum, satu daerah ataupun negeri yang mengamalkan lelaki, suka dengan lelaki. Kamu buat apa satu benda yang keji yang tak pernah pun orang lain ni buat? Nabi Lut terus terang kepada mereka bahawa sesungguhnya kamu mendatangi lelaki dan dengan lelaki. Kamu meninggalkan wanita-wanita dan perempuan-perempuan kamu, dan kamu pergi bersama dengan lelaki bersama lelaki. Tuan-tuan, hari ni kita tengok dekat Malaysia ataupun di dalam dunia ini, negara Kanada sudah pun melegalkan perkahwinan sesama jenis. Maksudnya kalau daftar tu ada surat nikah, kerajaan bagi ni surat nikah daripada kerajaan Kanada. Maksudnya kalau hari itu dapat apa ni dapat kad jemputan ke, oh siapa ni, contohnya Fahmi kahwin dengan Fahmi, oh tahniah ya, tahniah. Maksudnya tak ada apa. Zaman Nabi Lut pun begitu juga tuan-tuan. Zaman Nabi Lut pun begitu. Bagaimana perkahwinan sama sejenis ni je zaman dulu, mutakhir ni lah kita tengok. Zaman dulu LGBT ni, pondan ni dan sebagainya, dia tak ketara sangat, orang tak nampak dan tak perasan. Tapi akhir-akhir ini watak dan peranan mereka ni tersebar. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada akaun Facebook dia, TikTok dia, kalau dia live, ramai orang tengok, minat sungguh, siap bagi gift dan sebagainya. Jadi mereka, orang yang begini, dia dah rasa terbuka kerana menganggap manusia ataupun manusialah umat ini dah mula menerima kehadiran mereka. Kita nak tengok apa yang berlaku tuan-tuan. Apa yang berlaku, Nabi Lut dakwah mereka sampai pergi tempat pesta-pesta mereka. Maksudnya apa? Bila sebut pesta-pesta mereka, Nabi Lut mendatangi mereka, innakum la ta'tunar rijal la syahwatan min dunin nisa. Lelaki suka lelaki dan tidak mendatangi perempuan-perempuan mereka. Nabi Lut pergi ke tempat, maksudnya pesta-pesta mereka dan gedung-gedung mereka. Mereka ada bangunan-bangunan, tempat-tempat untuk mereka melampiaskan nafsu mereka. Maksud bila gedung tu besar lah, besar, ramai, hampir ke semua. Nanti kita nak tengok berapa banyaknya tuan-tuan di Sadum itu, majoritinya berapa banyak, nanti kita akan tengok di akhirnya nanti bagaimana. Setelah beberapa tahun, Allah redha dengan dakwah Lut. Tuan-tuan, Nabi Lut berdakwah dekat mereka ni, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu. Seperti mana yang jemaah tabligh hari ini buat, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, ketuk, bagi tahu bahawa sesungguhnya ini adalah perkara yang salah. Kamu lakukan perkara yang tidak benar, Allah akan turunkan bala kalau kamu tidak berubah. Tuan-tuan, Nabi Lut sebut kebenaran ini. Nabi Lut tak ada kata segan-segan ke macam saya ni Nabi sebenarnya datang ke sini, alah baru dilantik. Tak ada tuan-tuan. Nabi Lut dia tegas. Dia diperintahkan oleh Allah untuk sampaikan kebenaran. Setiap rumah yang mereka datangi oleh Nabi Lut bagi tahu kemungkaran yang kamu buat ni, kamu kena tinggalkan. Nanti Allah akan datangkan dan turunkan azab. Apa yang berlaku? Mereka pergi, Nabi Lut pergi, dan akhirnya Allah redha dengan dakwah Nabi Lut. Tuan-tuan, Allah tak tengok dia punya keputusan. Wahai Lut, bulan ni berapa ramai yang tinggalkan lelaki dengan lelaki? Tak ada. Allah tak tanya pun tuan-tuan. Allah tengok Nabi Lut sampailah Allah redha dengan dakwah Nabi Lut. Allah tak tengok keputusan.
seperti mana yang berlaku kepada Nabi Nuh, berdakwah hampir ratusan tahun, tapi yang masuk Islamnya tak lebih daripada 100 orang. Tuan-tuan, kalau ikut KPI, Nabi Nuh kena letak jawatan. Maksudnya apa? Tak tercapai. Manifesto tak tercapai. Tak boleh tukar dengan Nabi lain. Tapi Allah tak tengok benda tu. Nabi Nuh kata, aku berdakwah lailan wa nahar, pagi, petang dan malam. Setelah beratus tahun, barulah Allah redha dengan apa dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Begitu juga dengan Nabi Lut. Apa yang Nabi Lut ni terima? Akhirnya kaum dia mengancam dia untuk halau dia. Lut, kau ni macam-macam lah, itulah inilah. Kalau tak suka, duduk kat tempat lain. Duduk kat tempat lain ke, taman lain ke, rumah lain ke dan sebagainya. Itina bi azabillah ikunta minas sadiqin. Wahai Lut, kalau lah betul lah kan kamu kata ni Tuhan ni nak turun azab, okey, datangkanlah azab. Datangkanlah azab. Itina bi azabillah ikunta minas sadiqin. Turunkanlah azab kalau betul lah apa yang kamu cakap ni, wahai Lut. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Allah mendatangkan azab. Bawalah turun azab kalau betul-betul kamu ini benar. Allah hantar malaikat, tuan-tuan. Berapa orang malaikat? 3 malaikat. Tuan-tuan, malaikat ni seorang saja cukup. Seorang malaikat saja sudah cukup. Kalau Allah hantar 3, maksudnya Allah betul-betul murka, tuan-tuan. Betul-betul murka. Apa yang berlaku? Malaikat ini turun dengan rupa paras manusia. Tuan-tuan, malaikat kalau turun atas urusan yang telah diperintahkan oleh Allah ke bumi, berurusan, malaikat itu akan berupa dengan rupa manusia. Dan rupa manusia ini mestilah lelaki. Lelaki dengan ketampanan dan kekacakan lelaki tersebut. Ini macam mana ni nak pergi sadum. Lelaki kacak, handsome, sado pula tu. Lelaki gagah. Para malaikat, kita tengok apa yang berlaku. Malaikat ini pergi berjumpa Nabi Ibrahim dahulu untuk sampaikan berita bahawa Sarah akan mengandung. Tuan-tuan nampak, ini satu zaman. Mana satu zaman itu ada 2 Rasul. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut. Dalam keadaan Allah nak suruh malaikat ini, riwayat bagi tahu Jibril, Israfil, Mikail, untuk pergi turunkan azab. Dalam pada nak pergi itu, singgah sekejap jumpa dengan Nabi Ibrahim, bagi tahu, wahai Ibrahim, Sarah isteri kamu yang mandul ini akan melahirkan zuriat, iaitu Ishak. Tuan-tuan, kita tengok ujian Nabi Ibrahim, tak ada anak, hari-hari doa, Rabbi habli minas salihin. Dalam keadaan Allah bagi tahu, wahai Ibrahim, Sarah itu mandul. Dikuat dan dikukuhkan oleh Allah, tapi Nabi Ibrahim tahu bahawa Allah lah yang bagi rezeki. Allah mampu melakukan dan mengubah takdir atas kekuasaan Allah. Rabbi habli minas salih. Hampir 80 tahun lebih, akhirnya Allah arahkan malaikat untuk bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu akan dapat anak. Sarah akan mengandung. Sarah akan mengandung, akan melahirkan zuriat yang bernama Ishak dan juga Yakub. Tuan-tuan, dua-dua sekali Nabi. Dua-dua sekali Nabi, Ishak dan Yakub, siap bagi tahu nama sekali, tuan-tuan. Dalam perjalanan itu juga malaikat bagi tahu bahawa sesungguhnya kami juga dalam perjalanan untuk ke Sadum. Malaikat ini bagi tahu, kami juga dalam perjalanan menuju ke Sadum kerana Allah telah menetapkan azab untuk diberikan kepada kaum Sadum. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kata, boleh tak tahan kejap? Boleh tak minta dekat Allah, Allah tahan kejap azab ini? Kan kalaulah ada 10 buah rumah yang beriman dan juga tidak melakukan maksiat ini, boleh tak minta tolong Allah tarik azab ini? Tuan-tuan, bukan 9, bukan 10, kesemuanya penduduk Sadum itu adalah LGBT, tuan-tuan. Kemudian Nabi Ibrahim minta sungguh-sungguh, tak apalah, boleh tak minta Allah tahan dulu azab ni, aku nak pergi ke Sadum, tolong Lut. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim dengan rasa para nabi dan para rasul ni dialah paling mempunyai
rasa kasih sayang yang melimpah ruah. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim lah yang paling banyak dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dia kata apa? Dia kata, tak apalah kalau begitu Lut, aku nak tolong bantu dia. Wahai Ibrahim, sesungguhnya azab ini telah pun ditetapkan oleh Allah, tak boleh ubah dah. Maksudnya sudah disign dan sebagainya, mesti dilaksanakan. Tuan-tuan, kita tengok apa yang berlaku. Akhirnya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai lelaki ini datang ke Sadum. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka ini, orang-orang Sadum ni pesan kepada Nabi Lut, wahai Lut, kalau ada orang luar yang datang ke Sadum ini, kau tak boleh terima. Kau tak boleh terima dia jadi tetamu kamu. Sebab apa? Dia tahu Lut ni tak sehaluan dengan dia. Kami sahaja yang boleh menerima tetamu. Kamu tak boleh menerima tetamu, wahai Lut. Kemudian apa yang berlaku? Malaikat pun pergi ke Sadum menuju ke ladang tempat Nabi Lut bekerja. Malaikat ini yang berupa dengan manusia ini minta kebenaran kepada Lut untuk nak jadi tetamu dia. Tuan-tuan, bila 3 orang lelaki ini datang kepada Nabi Lut apa? Jadi risau tengok sekeliling ni. Dia kata, tak ada orang ke yang perasan dengan kedatangan kamu ke sini? Ama ta'lamuna ma la yamuna hadhil qaryah. Kamu tak tahu ke dekat tempat ini apa yang berlaku? Tak dapat berita ke apa yang berlaku dekat Sadum ini? Kabar angin ke, penduduk dia macam mana? Nabi Lut bertanya dengan malaikat yang berupa dengan manusia. Masa tu tak tahu lagi bahawa sesungguhnya 3 orang lelaki itu adalah di kalangan malaikat. Sampailah malaikat itu nak duduk dekat rumah Nabi Lut. Nabi Lut kata, kali ini aku tetap akan menerima tetamu. Tuan-tuan, baru terima tetamu, tak sampai petang orang kampung semua dah tahu. Isteri Nabi Lut lah yang membocorkan rahsia ini. Tuan-tuan, isteri Nabi Lut tak beriman kepada Allah. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Berlari-lari pergi ke rumah Nabi Lut. Tuan-tuan tengok betapa tak malunya mereka. Mereka ni berlari-lari. Kita lah kalau suka pun orang tu, kita tak akan terus pergi terkejar. Kan? Kurang-kurangnya kita main mata ke, kan, minta nombor telefon ke. Allah cerita dalam Quran, mereka ni berlari-lari ke rumah Nabi Lut bila tahu ada 3 orang lelaki yang kacak, yang tampan berada di rumah Nabi Lut. Berlari-lari pergi ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut kata, jangan malukan aku depan tetamu aku. Malaikat tu berkata, mereka tak boleh apa-apakan kamu. Mereka tak boleh apa-apakan kamu. Jibril minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk turunkan azab kepada orang yang berada di dalam rumah itu. Fadhuqu azabi wa nuzur. Jibril pun pegang mata mereka. Pegang. Semuanya mata pada ketika itu tak nampak, buta. Kemudian malaikat duduk di situ sehinggalah waktu sesubuh. Sesungguhnya azab itu akan turun pada subuh. Alaysa subuhu biqarib. Sesungguhnya subuh terlalu hampir, wahai Lut. Para malaikat ni bagi tahu bahawa sesungguhnya subuh terlalu hampir. Keluarlah kamu bersama dengan ahli keluarga kamu dan juga pengikut kamu. Ahli keluarga ni tak termasuk dengan isteri Nabi Lut. Keluar daripada Sadum ini dan jangan tengok belakang. Keluar terus. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Azab Allah ini, kalau kita lihat pun, kita tak mampu nak menahannya. Macam kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan bawa kereta, tiba-tiba depan ada aksiden. Tengok ada ambulans, kereta terbalik lalu. Kadang kita nak tengok, tak sanggup kan? Begitulah tuan-tuan. Kita, itu aksiden, pecah kepala, apa semua patah berdarah. Kita tengok pun dah tak mampu nak tengok. Itu baru aksiden. Belum lagi azab yang Allah nak turunkan. Wahai Lut, keluar daripada kampung Sadum ini dalam keadaan kamu jangan pun toleh ke belakang, terus keluar sahaja berlalu. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ini? Kaum Nabi Lut ni, dia lelaki dengan lelaki.
Zaman sekarang, kita nak ambil contoh zaman sekarang, lelaki ni dia menyerupai perempuan. Lelaki menyerupai perempuan. Bercinta dengan perempuan yang menyerupai lelaki. Ini memang bersilang-silang ni. Lelaki ni yang menyerupai perempuan, dia main peranan sebagai perempuan. Maksudnya dia panggil diri dia sayang. Yang perempuan ni menyerupai lelaki, kan, lelaki tomboy lah, dia panggil diri dia abang. Tak tahu yang mana satu abang, yang mana satu sayang, yang mana satu perempuan, yang mana satu lelaki. Nak cerita bercelarunya umat ini. Betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, umat yang terbaik ini adalah 100 kurun yang pertama, 100 kurun yang kedua, 100 kurun yang ketiga. Semakin jauh umat aku daripada kehidupan aku, maksiat dia makin parah, ibadahnya semakin berkurang. Ada yang baik tuan-tuan, tapi jumlahnya sangat sedikit. Dan bila kita tengok hari ini kecelaruan itu lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, kemudian dia ada lagi satu pula. Apa benda tah? Dia banyak dia LGBTL tu. L tu perempuan lah, perempuan suka perempuan. G tu lelaki suka lelaki. B ni dia dua-dua boleh. Kalau saya salah lah, betul kan? Dia dua-dua boleh. Dia lelaki dia boleh, perempuan pun boleh. T ni pula, T ni transgender. Maksudnya dia ni dia ubah penampilan, dia memang perempuan sungguh lah. Kalau nak tengok ni, dia belah-belah Thailand ni kalau buat, dia murah sikit, tapi kualiti dia ubah suai tu tak berapa cantik lah, masih nampak lagi laki ni. Tapi yang mahal sikit, luar negara, US dan sebagainya, betul-betul lah perempuan. Tengok daripada atas, halkum dia, suara mesti tak boleh ubah ni. Suara pun suara perempuan. Tuan-tuan, suara pun suara perempuan, tuan-tuan. Memang diubah betul-betul. Tapi mungkin dari sudut anatomi badan dia dan sebagainya, itu tidak boleh diubah. Walaupun secanggih mana teknologi dia, yang itu tidak boleh diubah oleh manusia. Macam kita tengok seekor semut mati, datanglah mana-mana profesor dan cendekiawan ke Albert Einstein ke, hidupkan semut ni. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang roh itu hanyalah milik daripada Allah sahaja. Itu tak boleh. Batas yang tersebut tak boleh kita tandingi. Macam mana kita tengok hari ini, Malaysia ni pun, baur-baurnya pun dah ada dah. Ini tak ada masuk politik dan sebagainya, baur-baurnya sudah ada. Dah ada dah conference bagaimana penerimaan LGBT. Kita bukan menolak, tuan-tuan. Kita bukannya benci kepada mereka, tapi kita tak suka dia punya aliran itu. Kita tak bersetuju dengan perkara tersebut. Ditanyakan kepada mereka pun, yang mana memperjuangkan ke, dia suka ke adik dia bercinta dengan kakak dia, hubungan songsang dan terbalik ni? Dia sendiri pun tak suka. Kalau ditanya kepada mereka, dia boleh terima ke mak dia bercinta dengan akak dia ke, mak dia bercinta dengan akak dia? Boleh dia terima? Tak boleh. Tapi untuk diri dia dengan orang lain boleh. Nampak, tuan-tuan? Hukum itu, kita bagi fitrah itu dalam hati mereka tetap menolak sebenarnya. Tetap menolak sebenarnya. Kita balik semula kepada zaman Nabi Lut. Apa yang berlaku? Waktu itu malaikat tadi, yang 3 tadi, berubah menjadi tubuh asalnya yang sebenar. Ni azab nak turun ni, tuan-tuan. Azab nak turun, mereka berubah menjadi rupa paras yang sebenar, dengan malaikat dengan ratusan sayap. Azab yang pertama yang diturunkan adalah sayhah, bunyi yang kuat, minas sama, bunyi yang kuat dan besar, bunyi jeritan dan sebagainya. Kemudian malaikat ini cungkil, tuan-tuan, cungkil saja, bukannya mengangkat. Allah menggunakan ayat cungkil, mencungkil bumi Sadum itu, diangkat. Kemudian yang berada di atas itu duduk di bawah, yang di bawah itu duduk di atas. Maksudnya terbalik kan. Diangkat bumi Sadum itu, daerah itu diterbalikkan, dibenamkan ke bawah. Kemudian aliha safilaha, bahagian atas
duduk di bawah, bahagian bawah duduk di atas. Kemudian ada batu-batu besar, hijarah mamdud, iaitu batu-batu panas, yang mana batu-batu tersebut telah pun tertulis nama-nama pemiliknya. Apabila jatuh, terkenalah kepada pemilik yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, azab Allah Subhanahu Wa Taala, kita belum lagi sampai satu tahap cabar. Cabar kerajaan tu adalah cabar buat demonstrasi terima, tapi cabar Tuhan saya rasa saya belum dengar lagi. Contoh dia kata, bawalah turun apa yang dikatakan oleh kaum Sadum ini. Yang itu belum pernah lagi kita dengar. Kita dengar di dalam masyarakat kita, dua negara pun begitu juga. Belum lagi kita dengar bagaimana hari ini. Tuan-tuan, ini adalah kita dengar hari ini adalah kisah ataupun sejarah asal LGBT yang kita boleh kaitkan dengan kisah Nabi Lut. Bila kita tengok kisah Nabi Lut dan kita tengok pada zaman kita hari ini, sebenarnya zaman hari ini lagi lebih dahsyat dia punya ni. Dia punya kecelaruan dia tu. Dia kadang-kadang dia tak zahirkan, cuma dia pakai stiker pelangi tu. Stiker pelangi, bendera pelangi tu, dia tampailah dekat beg dia ke, stoken ke dia kan, nak bagi hint. Kalau orang lain yang sama aliran dia tengok, dia ni geng ni, dia bagi hint macam tu kan, hint macam tu. Kita tengok hari ini pun di Asia pun dah mula ada. Antaranya bila Asia ni kita sebut di India ni adalah salah satu yang kita, agama Hindu ni adalah salah satu agama yang kita tengok sopan daripada segi tata susila dia, dari segi adab dia, ibu bapa dan sebagainya. Tapi sudah pun menular tentang LGBT ni, bagaimana lelaki dengan lelaki. Kita boleh lihat hari ini perkahwinan dan sebagainya di Indonesia, Asia pun sudah ada. Dekat Malaysia sahaja yang belum ada. Wallahu alam. Itu antara sebahagian yang kita boleh lihat hari ini untuk kita dengar, tuan-tuan. Kita dengar ni untuk kita lihat di dalam ahli keluarga kita. Mana anak-anak kita yang kita tengok dia cenderung, dia tak apa, sopan santun ni tak apa. Sopan santun, budi pekerti, hormat orang tua, cakapnya elok, tak apa. Dia jangan yang ke arah itu. Jangan ke arah itu. Minat dia dengan dia ada makcik, mak andam kan. Dia minat duduk dengan mak andam, melepek lah, duduk main bunga lah, main makeup. Itu tuan-tuan kena hati-hati. Sebab fitrah manusia ni, dia tak ada dikata saya ni dilahirkan sebenarnya perempuan, fizikal sahaja lelaki. Tak ada, tuan-tuan. Allah memang dah tentukan kamu itu lelaki. Kecenderungan kamu itu, didikan kamu itu yang perlu kita pantau. Kita pantau, tengok dan sebagainya. Kalau dia ada adik-beradik, keseluruhannya perempuan, kena main peranan, tengok. Kadang-kadang dia lembut budi bahasa, itu tak apa, dimaafkan. Tapi lembut sampai nak kena bela rambut panjang, dah berjinak-jinak dengan pakaian-pakaian ini, kena ubah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu selagi mana hayat kita di kandung badan, ahli keluarga kita kena nasihatkan, tuan-tuan. Kena nasihatkan supaya perkara ini tidak menular seperti yang mana berlaku kepada kaum Nabi Lut. Tuan-tuan, Nabi Lut ni bukannya satu rumah. Keseluruhan Sadum itu kesemuanya adalah LGBT. Allah turunkan azab dari mana, yang mana berduduk di atas berada di bawah, yang mana berada di bawah berada di atas. Tuan-tuan, sebab tu ada saya pernah tengok kot dekat YouTube kot, dekat Jordan tu, dekat bukit, tiba-tiba orang jumpa kulit kerang. Dia kata, mana datang kulit kerang ni atas bukit ni kan, kulit kerang. Wallahu alam, boleh jadi itu dahulu adalah kawasan dasar laut yang Allah sudah terbalikkan. Tuan-tuan, sekadar itu dulu yang baik datang dari Allah. Yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Kita mendengar sirah para nabi dan para rasul adalah untuk kita mengambil iktibar di dalam kehidupan kita, bahawa sesungguhnya umat Nabi Muhammad ini lah yang paling dimanjakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab daripada kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Buat dosa, buat apa Allah tahan dulu, tak apa, bagi peluang umat Muhammad untuk bertaubat. Umat terdahulu melakukan kesalahan, Allah akan turunkan azab serta merta, tuan-tuan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah, sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Hisablah kami dengan sempurna, ya hisablah kami dengan sempurna, wahai Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.